Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bercerita mengenai satu organ yang penting bagi orang lelaki bersempena dengan Hari Kesihatan Lelaki Sedunia, iaitu organ yang dinamakan prostat. Hanya ada orang lelaki saja. Okay, apa tujuan Allah jadikan prostat ni adalah untuk mengawal air kencing ketika air mani dipancutkan supaya dua-dua tidak keluar. Jadi itu tujuan utama organ prostat. Di manakah terletaknya organ prostat ni? Ialah di pangkal pundi kencing. Jadi ia terletak di bawah pundi kencing supaya mengawal air mani, supaya air kencing tidak keluar ketika air mani dipancutkan. Itu adalah fungsi utama organ prostat. Jadi semua organ dalam badan kita bila Allah jadikan boleh mendapat penyakit. Apakah penyakit-penyakit yang dapat dikenakan pada organ prostat? Ialah salah satunya ialah kanser prostat, dan yang kedua ialah BPH ataupun benign prostatic hyperplasia. Okey, apakah tanda-tanda yang dibawa oleh kelenjar prostat bila dia sakit? Salah satu tanda-tanda ni ialah dia susah nak kencing, ataupun dia kencing tak boleh kawal, ataupun tidak lawas nak kencing. Yang kedua, kencing dia tidak ketika malam kerap kencing. Yang ketiga, kemungkinan kencingnya akan ada darah. Yang keempat, dia tak boleh tahan nak kencing. Maksudnya bila nak kencing dia kena cepat, kalau tidak dia dah keluar. Dan nak habiskan kencing tu susah. Dan yang kelima, orang akan mengalami masalah susah nak erection ataupun nak tegang ketika bersama dengan isteri. Jadi itu antara tanda-tanda yang dibawa oleh kelenjar prostat jika ada penyakit. Siapakah golongan yang akan kena penyakit di kelenjar prostat ini? Mereka yang sudah berumur. Secara amnya kelenjar prostat ini mula memberi masalah ketika umur 60 tahun. Sebanyak 60% lelaki di dunia akan mengalami masalah ketika 60 tahun. Begitu juga umur 70 tahun. 70% lelaki akan mengalami masalah pada kelenjar prostat ketika umur 70 tahun. Dan nombor itu semakin menaik. 80% lelaki di dunia akan mengalami masalah ketika umur 80 tahun, dan 90%, tak ada 100%. Okey, jadi itu menunjukkan kesan prostat ini terjadi disebabkan oleh peningkatan umur. Apakah cara untuk mencegah? Setakat ni tiada lagi ubat untuk kita mencegah, tiada lagi makanan-makanan yang kita boleh amalkan untuk mencegah penyakit prostat ni. Kita hanya kalau ada masalah pergi berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan. Jadi apakah yang kita buat sebagai doktor jika pesakit akan mengalami masalah kencing ni? Satu, kita nak pastikan benda tu adalah daripada prostat atau tidak. Apa yang kita perlu buat ialah, satu, kita akan ambil darah, iaitu prostate surface antigen. Yang kedua, kita akan buat scan, ultrasound. Kita nak tengok kelenjar prostat tu macam mana rupa dia. Adakah dia membesar ataupun ada batu. Dan kita nak assess pundi kencing tu, adakah dia masalah yang lain. Dan yang ketiga, kita akan membuat pemeriksaan sendiri kepada pesakit yang mengalami masalah prostat dengan memasukkan jari ke dalam lubang lobuh untuk merasa kelenjar prostat itu sendiri. Kadang-kadang scan tak nampak di bahagian atas, kita terpaksa rasa dengan jari kita sendiri bahagian bawah, takut ada kekerasan ataupun calcification ataupun kelenjar yang keras di bahagian bawah prostat itu. Selepas itu, kita kalau confirm semua tu disebabkan oleh kelenjar prostat, dan kita akan ambil
biopsi, di mana kita akan masukkan scan dan on the same time kita akan ambil biopsi di bahagian prostat itu sendiri untuk dihantar ke makmal. Kita nak pastikan sama ada ia kanser atau tidak. Okey, secara amnya ada dua penyakit yang disebabkan oleh kelenjar prostat ni, iaitu benign prostatic hyperplasia ataupun kanser prostat. Kalau benign prostatic hyperplasia adalah common ataupun biasa berlaku bagi umur 70 tahun, 80 tahun. Rawatan dia, first kita akan bagi ubat. Ada beberapa jenis ubat. First kita akan start dengan satu ubat untuk memudahkan kencing. Yang kedua, kalau tak jalan, kita akan tambah lagi ubat untuk mengecilkan saiz dia. Dan kalau tak jalan juga, baru kita cadangkan untuk operation, iaitu kita akan potong sedikit bahagian prostat. Okey, dan kebanyakan mereka akan berkesan dengan rawatan seperti ini. Manakala prostate cancer atau kanser prostat ni, sejenis kanser yang agak lambat dia membesar. Kebanyakan pesakit kanser prostat ni dia tidak mati disebabkan oleh kanser prostat itu sendiri, tapi dia mati disebabkan oleh komplikasi daripada kanser prostat. Contohnya, bila kanser prostat itu dah merebak ke bahagian tulang patah dan menyebabkan kecederaan dan tak boleh bangun dan menyebabkan kegagalan buah pinggang, ataupun tulang yang lain yang patah dan menyebabkan dia susah nak bergerak. Jadi kebanyakan kanser prostat dia dipanggil slow growing cancer. Rawatan dia ialah pertama kali kita diagnose dulu, kita confirmkan dulu. Yang kedua, kita tahu sejauh mana ia telah merebak, dia panggil staging. Yang ketiga, kita akan ada hormonal terapi dan surgical operation. Kalau grade pertama, grade 2 kita boleh operation. Sampai grade 3, grade 4 mungkin yang terbaik ialah hormonal terapi. Apakah itu hormonal terapi? Untuk pengetahuan, kelenjar prostat ni sejenis prostat yang menerima galakan ataupun daripada hormon, iaitu testosteron. Hormon testosteron ni terdapat daripada kelenjar testis. Jadi kanser prostat pun sama, dia membesar dengan galakan daripada hormon testosteron. Jadi untuk mengurangkan pembesaran kanser prostat ni, kita buang testis ataupun mengurangkan penggalakan dia, itu hormon testosteron, dengan membuang testis. Itu adalah salah satu rawatan bagi kanser prostat. Selain daripada itu, ada juga operation yang kita buang semua kelenjar prostat itu sendiri. Itu untuk bagi grade 1 atau grade 2. Jadi jika tuan-tuan ada masalah tentang kencing berdarah, susah nak kencing kerap waktu malam, ataupun kencing susah nak dikawal, atau kencing tak lawas, apa-apa kaitan dengan kencing, jangan tunggu, datang jumpa kami untuk kami rawat, untuk kami cek, untuk kami pastikan ia adalah prostat atau tidak. Ramai je yang tidak ambil endah benda ni, menyebabkan kelenjar prostat dia semakin bengkak dan susah nak kencing. Akhirnya mereka tak boleh kencing langsung. Itu yang biasa kita jumpa. Sampai satu masa dia susah nak kencing, pundi kencing jadi membengkak dan sakit, dan masa tu memang kita terpaksa masukkan tiub di tiub bahagian kencing supaya ia mudah kencing. Jadi rawat sebelum terlambat. Itu saja pesanan dari saya.